Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Rabatul Adawiyah binti Ahmad Fuadi, PA 19161080. Okey, dan hari ini bagi movie review, saya telah menonton dua movie, iaitu satu The Flu and yang kedua Siapa di Atas Presiden. Satu ni movie dari Korea and yang satu ni movie dari Indonesia. Okey, baiklah. Pertama saya akan ulas movie The Flu. Movie The Flu ni berlaku di mana bandar Bundang di Korea Selatan yang telah terjejas oleh virus H5N1 yang tersebar apabila truk kontainer yang membawa pendatang haram telah sakit, dan ini telah diselup dari Vietnam ke Korea. Penyakit itu telah membawa maut, dan penyakit ini telah menyebabkan virus yang tidak normal telah keluar dan telah menjadikan semua penduduk setempat terdedah kepada penyakit itu. Apabila pihak kerajaan terpaksa menutup bandar ataupun diisytiharkan darurat seperti yang kita alami sekarang, lockdown, masalah lain timbul, iaitu kekurangan vaksin lagi. Jadi penduduk-penduduk ni akan dibawa ke kem-kem untuk dikuarantin kerana virus tersebut telah menyebar lebih cepat pada kadar yang jauh, dan lebih membimbangkan lagi, mana siapa-siapa yang dijangkit ini dia akan mati dalam masa tempoh 36 jam. Di sini dia terdapat dua karakter yang penting, iaitu satu iaitu Kang Ji-ku, seorang ahli bomba, dan Dr. Kim Min-hee, salah seorang doktor yang menjadi responden pertama yang diserang oleh virus tersebut. Okey. Dan kemudian wabak itu telah menyerang anak perempuannya, Dr. Kim Min-hee, dan berlakunya cerita yang seterusnya. Filem ini telah menunjukkan dengan jelas tanpa berselindung tentang realiti konflik politik dan perubatan di saat-saat genting. Tajuk filem ini juga jelas menunjukkan mengenai virus yang ditularkan melalui udara, 3.4 jangkitan per saat dan menyebabkan 100% kematian. Sebuah filem yang banyak cerita berbeza menunjukkan putus asa, harapan, kekuatan, pentingkan diri sendiri, cinta dan kasih sayang, balas dendam dan persahabatan. Barisan pelakon dalam filem ini juga tidak kira sama ada pelakon utama atau ekstra. Dia menyampaikan persembahan lakonan yang bermutu dan memberi kesan sebagai gambaran penduduk yang terdesak kerana mereka merasakan mereka diabaikan oleh kerajaan. Di samping konflik yang berpusing dalam filem ini juga, dia ada diselitkan komedi yang dalam masa sama juga. Flu ni adalah bencana alam yang sangat solid yang memberikan ketegangan kepada penonton yang menyaksikannya. Filem ini juga adalah filem bencana yang berkualiti terbaik pernah dihasilkan. Ini telah menyebabkan saya memilih movie, dan apa yang saya dapat dari movie ini adalah berkaitan dengan OPCON Protocol. Dalam movie ini, dia ada menyentuh tentang OPCON Protocol, di mana OPCON stands for Operating Condition OPCON of the Emergency Operation Center. According to the Charleston County Hurricane Preparedness Guide, when the EOC is activated, Charleston County decisions make coordinated information and implement the county emergency operations plan during any type of disaster. So, OPCON ni dia terdiri daripada 5 peringkat. OPCON pertama, day-to-day operations to include normal training and exercise. OPCON yang keempat, possibility of an emergency or disaster situation that may require a partial of full activation of the Charleston County Emergency Operation Center. OPCON yang ketiga, disaster of emergency situation likely or imminent, full or partial activation of the Charleston County Emergency Operation Center, activates Charleston County Emergency Operations Plans. And OPCON yang kedua, disaster or emergency situation in effect, maximum preparedness level for activation of the Charleston County Emergency Operation Center. Dan OPCON yang pertama ini adalah OPCON di mana disaster or emergency situation in effect. So, dalam movie The Flu ni dia akan menceritakan tentang OPCON yang pertama, di mana disaster or emergency situation in effect, full flash emergency response, operation ongoing, higher states or emergency
operation. So, apa yang saya dapat jual dalam movie ini, di mana penyeludupan masuk manusia ni yang berlaku dalam movie ini telah menyebabkan pelbagainya kesan. Salah satu adalah penyebaran virus. Jadi jika kes ini tidak dibendung, akan menyebabkan lagi kekeliruan. Dan akhir sekali, isu campur tangan negara luar seperti dalam movie ini, di mana Presiden Korea versus Schneider telah menyebabkan berlaku ketegangan ketika sedang mengawal pandemik ini. Movie yang kedua iaitu di mana dialog siapa di atas presiden. Okey, dalam movie ini dia menceritakan ada satu kenyataan. Kita membicarakan kenyataan dalam dunia fantasi, sepenggal dari lirik lagu Koil yang menggambarkan apa yang sedang dibicarakan dalam Siapa di Atas Presiden 2014 oleh Rahabi Mandra dengan Hanung Bramanto. Diciptakan dari hasil karangan Rahabi dan Ben Shimobi. Dalam ini juga dia telah menceritakan movie ini tentang pemimpin yang sentiasa mengambil manfaat ke atas duit rakyat. Dalam movie ini juga ada menceritakan mengenai untuk mendapatkan satu perkara tu, pemimpin sanggup untuk melakukan perkara yang haram menjadi halal. Fitnah dan memfitnah dalam dunia politik ni dia telah menjadi satu tabiat bagi mendapatkan keinginan yang membuak-membuak di dalam hati. Jadi, sebab saya memilih movie ini kerana movie ini telah membuka fikiran saya untuk berfikir dengan lebih mendalam lagi mengenai sesuatu organisasi pimpinan setiap negara. Bahkan dalam movie ini juga jelas menunjukkan rasuah dalam politik itu adalah semakin berleluasa. Orang yang benar sentiasa ditindas oleh orang yang berselindung di sebalik kejahatan. Oleh kerana itu, movie ini telah menarik minat saya untuk melihat dengan lebih mendalam lagi. Sekian daripada saya, itu saja. Terima kasih.